inilah dia panggil kelebihan berkhidmat kepada ibu bapa. Kita kata alhamdulillah. Jadilah orang baik, insya-Allah anak-anak kita pula akan jadi orang baik sebagaimana yang kita harapkan. Jadi kalau kita tak baik dengan ibu bapa, lepas tu kita nak suruh anak kita baik dengan kita, agak janggal kata orang. Pelik. Mu tak baik, mu nak jadi orang baik. Baik, kita pergi kepada faedah yang pertama. Ayat ni panjang, kita pasal kena pecah-pecah. Yang pertama kita ambil wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Berarti setakat tu je. Allah kata aku pesan kepada kamu supaya buat baik pada ibu bapa. Itu dia panggil wasiat yang pertama. Buat baik pada ibu bapa. Dalam ayat ini para pelajar tulis haza min lutfihi ta'ala bi ibadi. Di antara kasih sayang lemah lembutnya Allah Ta'ala dengan hamba-hamba dia bagi wasiat pesanan khas kepada anak-anak supaya melakukan kebaikan kepada dua ibu bapa. Dengan perkataannya, dengan ucapannya, dengan harta bendanya, dan dengan kasih sayangnya. Kadang-kadang orang ni, mak ayah dia kaya dah, dia nak perhatian anak-anak, nak kasih sayang. Allah, ada kalanya anak ayah dia miskin, dia nak dua-dua, nak duit, nak belanja. Itu dia panggil ayat Allah Ta'ala bagi wasiat kepada kita supaya apa? Supaya buat baik kepada ibu bapa. Ini adalah merupakan riayah khasah, penjagaan khas daripada Allah Azza wa Jalla kepada kita manusia supaya mengambil sikap yang demikian. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk kita ni perlu mura'ah mengambil kira kepentingan ila mura'atil walidain. Kita ni perlu pada kasih sayang dua ibu bapa pula sampai kepada umur 40. Maknanya bawah pada 40 tu masih lagi orang muda. Mak ayah kena ambil cakna. Jangan kata anak aku besar dah, biar ke dia dak, kena tanya khabar sama. Jadi anak tu masih lagi bahkan setengah pengkaji mengatakan la yazalur rajul tiflan. Seorang laki-laki itu masih dianggap kanak-kanak selagi mak dia ada. Kalau mak dia mati baru dia jadi orang tua. Dengan mak dia lah, dia orang tua dengan orang lain, tapi dia tidak tua dengan mak dia. Allahu Akbar. Sebab itulah kadang-kadang mak ni bila dia tengok anak dia besar mana pun, dia tak peduli anak dia juga. Maknanya kita kena beri masa kepada anak-anak, kan? Kita beri masa sampai peringkat Allah Ta'ala sebut sini sampai peringkat 40 tahun. Itu alik ayah pula. Baik. Yang kedua, bila sampai kepada umur ni, umur apa ni? Umur 40 tahun ni, dan ambil juzuk ayat. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Dalam doa kita tu tak ada lah pencatat tu nampak. Ambil sini ya. Ambil doa dia. Qala rabbi auzi'ni an ashkura. Beri pada aku ni aku syukur. Bila umur dia cukup 40 tahun, maka dia doa. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan kepada ihsan dua bapa ni ketika ada, ketika tak ada. Ketika dia ada, ketika dia tidak ada. Sebab dalam hadis yang kita baca tadi, apabila matinya anak Adam, terputus amalan sendiri, kecuali 3, di antara salah satunya doa anak yang soleh. Maknanya Allah ajar kepada kita khidmat kepada bapa ketika dia hidup, selepas dia mati. Itu dia panggil ketika dia ada dan ketika tak ada. Bila kata ayah mati kat, relax aku, tak ada apa dah, beres dah, orang tua tak ada dah. Lah. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita zuriat untuk memanjangkan hayat, pahala kita tu bergerak.
Tulis sikit. Allah anugerahkan kepada kita zuriat supaya dipanjangkan tempoh untuk meraih pahala walaupun kita sudah berada di alam barzakh, alam kubur. Ini pentingnya ada anak cucu ni. Sebab itulah setengah orang dia tak ada anak, tapi dia ada ilmu yang dia tinggalkan. Alhamdulillah, walaupun tak ada anak, orang yang baca kitab dia rahimahullah, 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 berdoa. Macam Imam Nawawi contohnya. Mati tak ada anak, tapi dia ada kitab. Kitab itulah anak dia. Ramai lagi. Sebuah buku yang ditulis Syekh Abdul Fattah. Ustaz-ustaz kita beli buku ni. Tajuk dia Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama yang tak sempat kahwin, tak ada nak kahwin. Duk sibuk ke ilmu sampai tak ada nak kahwin, mati. Ada senarai nama ulama ni. Masya Allah. Ni kita budak-budak ni cakap nak bini, tak ada apa-apa lagi bini. Maka doa kita itulah penyambung kepada hayat orang tua. Kerana itu ahli motivasi kata, manusia yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tak mati. Itu manusia bahagia. Manusia celaka, dia mati, keburukan tak mati. Na'udzubillah. Ini manusia celaka dia panggil. Baik. Yang kedua dalam ayat ini, dalam ayat wabalagh arba'in ini, faedah dia lagi, para pelajar kena tanda, iaitulah bila orang sampai umur 40, dia eloknya dia panggil yujaddidu taubah. Perbaharui taubat dia, perbaharui cita-cita dia dengan Allah Azza wa Jalla untuk jadi orang baik. Banyak buku-buku yang ditulis Jaddid Hayatak. Buku ni ada terjemahan. Nama dia Jaddid Hayatak, perbaharui gaya hidup kamu setelah sampai umur 40 tahun. Umur 40 tahun kita kena perbaharui gaya hidup kita. Bolehlah duk lara lagi nya. Cukup dah. Mari kita pergi masjid. Mari kita pergi surau. Mari kita jadi orang baik, jadi orang jujur. Sebab apa? Sebab kita sudah sampai umur 40 tahun. Di antara 40 ni sampai 60. Bila sampai 60, Allah Ta'ala bagi satu amaran daripada Nabi SAW. Nabi kata, a'zarallahu mra'an iza balagha 60 sanah. Allah Ta'ala akan angkat keuzuran daripada orang yang sudah sampai umur 60 tahun. Mana umur 60 masih lagi lara, leka, orang ni berat dia punya hukuman dia. Sebab tempoh yang diberi cukup. 60 tak reti lagi. Berat. Kita berpindah kepada wasiat yang ketiga, faedah yang ketiga. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Mak dia mengandung susah, beranak pun susah. Maka di sinilah timbul menunjukkan bahawa hak ibu lebih besar untuk kita jaga daripada hak bapa. Dua-dua tu hak, tapi ibu lebih berat, lebih besar lagi. Sebab apa? Masyakkah dia lebih berat. Masyakkah ayah ni susah masa nak proses nak buat anak tu. Lepas pada tu susah pergi cari rezeki. Tapi ibu daripada mula mengandung sampai beranak, lepas beranak nak besar anak ni, mak juga jaga. Kita ada anak ni tahu cerita. Anak nak menyusu tengah malam, pak tak bangun. Mak dia agak pukul 2 pagi bangun. Pukul 3 bangun pula, bagi pek, sudah bagi pek tidur. Bangun pula. Berok pula dah pukul 1:30 tengah malam. Pak dia kata, alah lagi. Pergi salin no busuk ni, esok nak kerja ni. Marah pula dia, bukan dia tolong bangun salin. Lah mana. Jadi kerana itulah di sini Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ayat yang kita baca keseluruhan ni, tulis pelajar. Zakara ta'ala al-um fi thalathati maratib. Allah Ta'ala sebut 3 kali hak mak dalam ayat ini. Ayat ni. Dalam ayat Quran. Dia kata yang pertama, tengok. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Mu kena baik pada dua ibu bapa, termasuk ibu. Yang kedua, wa hamluhu, mak mengandung.
Yang ketiga, wa fisaluhu, mak melepas susu. Maknanya 3 peringkat. Kita kena khidmat pada ibu bapa. Allah Taala sebut sekali ya ayah. Kerana itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mari tanya Nabi sallallahu, ya Rasulullah, man abar? Siapakah orang yang patut aku khidmat, berbakti? Qala ummuk, sekali. Tanya yang kedua, Nabi kata ummuka. Tanya yang ketiga, ummuka, makmu. Tanya yang keempat, barulah Nabi kata summa abak, ayahmu. Jadi ayah tu boleh yang keempat. Jadi hadis ni rawahu Abu Daud wa Tirmizi daripada hadis Muawiyah bin Haidah. Dalam riwayat Abu Daud kata, ya Rasulullah, man abaru? Qala ummak, summa ummak, summa ummak, summa abak. Maknanya 3 kali Nabi kita beri pada mak, sekali dia beri kepada ayah. Allahu Akbar. Ada lagi hadis lain, banyak lagi hadis. Dalam Bukhari, Muslim ada daripada Abi Hurairah, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Siapakah orang yang lebih layak untuk aku jaga, bersahabat, berkhidmat? Siapa dia? Qala ummuka, makmu. Summa man? Qala ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Qala abu. Maknanya 3 kali mak, sekali ayah. Cukuplah kita, hadis ni sudah banyak tuan-tuan, menunjukkan kepada kita ibu lebih utama, diutamakan. Dua-dua tu utama, tapi mak lebih besar. Faedah yang keempat, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Daripada mengandung sampai ke perpisah dengan anak 30 bulan. Ulama fiqh, ulama tafsir, ulama hadis mengatakan bahawa paling kurang tempoh mengandung 6 bulan. Maknanya 6 bulan, sebabnya dalil ayat lain, tulis. Dalil ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah kata, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Ibu-ibu hendaklah memberi susu kepada anaknya 2 tahun cukup. Mana ayat ni 2 tahun cukup menunjukkan kepada 6 bulan untuk mengandung. 6 bulan untuk mengandung. Jadi 6 bulan mengandung, tinggal ada 2 tahun untuk semua sekali 2 tahun, maka tinggal lagi masa mengandung 6 bulan. Ini istinbat ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali kata lagi tu, kemudian diterima oleh para ulama usul kata hazan nau' minal islam. Dia kata istilal dilalatul isyarah. Isyarat maknanya 30 tolak 24 jadi 6. Jadi 6 bulan. Jadi alhamdulillah 6 bulan mengandung. Jadi kalau orang mengandung 9 bulan, maknanya Allah Taala peruntukkan bajet 30 bulan. Mana kalau dia mengandung 9 bulan, tolak tak jadilah menyusu 24 bulan. Jadi 23, 21 bulan. Mana kita main matematik macam tu. Yang penting tempoh yang diberi 30 bulan. Allahu Akbar. Baiklah. Kemudian Allah sebut yang terakhir, faedah yang kelima, wa aslih li fi zurriyyati. Wa aslih li fi zurriyyati. Ayat ini Allah Taala nak beri kepada kita sentiasa bila kita berdoa, doa 2 dimensi. Atas, bawah. Ya Allah, ampunkan dosa aku, 2 ibu bapa aku dan zuriatku. Mana kita doa daripada atas bawah. Mana jangan doa ayah saja. Sebab ayah kita benda lepas. Anak cucu kita benda mustakbal akan datang. Maknanya kalau kita baik dengan ayah tapi tak ada orang khidmat kepada kita, letih juga. Jadi kita nak dua-dua. Nak kita khidmat kepada ibu bapa, anak cucu pula khidmat kepada kita, ya Rabbal Alamin. Maka kerana itulah dia kata, tuan-tuan tanda sikit. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, wa aslih li fi zuriyati. Allah Ta'ala nyatakan dalam doa yang kita baca ni, yang orang 40 baca ni, dia minta dengan Allah Ta'ala 3 perkara. 3 perkara kita minta dalam doa ni. Baca. Yang pertama, minta nak jadi orang bersyukur. Yang kedua, nak jadi orang taat. Yang ketiga, minta zuriat penyambung keturunan kita yang soleh.
Maka karena itu ahli-ahli tadabbur dia kata ada dua perkara. Perkara yang pertama, anna maratibas sa'adah salasun. Peringkat kebahagiaan itu ada tiga. Akmaluhan nafsaniyah. Yang pertama, yang paling tinggi, iaitulah ketenangan diri kita apabila hati sentiasa bersyukur pada nikmat Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, kebahagiaan tubuh badan apabila kita boleh beribadat, boleh khidmat, boleh buat benda baik. Yang ketiga, kebahagiaan di luar daripada tubuh kita, luar daripada hati kita, iaitulah kebahagiaan yang ada pada anak cucu. Allah suka kita. Nenek tengok cucu bahagia, oh suka, bangga tak? Siapa jadi cerita, makcik nak pergi mana sibuk ni? Oi, nak pergi Kuala Lumpur. Buat apa? Dia kata nak pergi Kongo anak. Cucu Kongo. Kata gapo Kongo tu? Terima jenazah. Allah kata berat tu. Ajar molek. Nak pergi Kuala Lumpur, anak nak Kongo, cucu nak Kongo, terima ijazah. Jadi tak kerti nak sebut ni pakai terima jenazah pula dah. Ai naudzubillah. Sebab yang kedua, tengok. Sebab yang kedua, menjaga tertib ayat. Yang pertama, Allah Ta'ala letak syukur. Syukur dulu. Sebab syukur itu amalan hati. Kemudian amalan anggota. Maka syukur, amal tu dia panggil amalan hati dengan amalan anggota. Kemudian untuk melengkapkan semua itu, mari daripada keturunan kita yang akan meneruskannya. Alhamdulillah, dapatlah kita mencari 5 faedah dalam di siri ini. InsyaAllah kita sambung lagi cerita anak-anak dengan ibu bapa dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi